وكافة الأنبياء والأولياء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selamat tahun saya sebab kita nak baca surah Al-Baqarah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، alhamdulillah, terdapat sedikit puji dan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluh, atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Dapat lagi pada pagi ini kita kembali bersama-sama untuk kita mentadaburkan daripada surah Al-Baqarah, yang mana insya-Allah kita akan sambungan hari ini ayat yang ke-62. Ayat yang ke-62. Kita baca dulu nak. Kita baca sama-sama. Ayat 62 surah Al-Baqarah, ayat 62 juzuk 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Kita berhenti ayat 66. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Kita masuk dalam ayat yang ke-62, masih lagi tentang penceritaan Nabi Allah Musa dengan kaum yang dibawa olehnya, iaitu kaum Bani Israel. Di dalam Bani Israel itu ada Yahudi, di dalam Bani Israel itu ada Nasrani, dalam Bani Israel itu ada Sabi'in, dalam Bani Israel itu ada mukmin. Nah, ada jenis, 4 jenis makhluk, sifat yang berbeza-beza tapi satu bangsa. Nabi Allah Musa alaihissalam menggunakan percakapan harian mereka menggunakan bahasa Ibrani, daripada bangsa ataupun kita kata keturunan Qibti, bangsa Bani Israel. Okey, dan apabila dia memimpin,
Satu kaum manusia yang disebut dengan nama Bani Israel ni, Masya Allah, kaum yang paling degil, yang paling keras kepala, yang paling keras hati perut. Yang mana ayat yang ke-62 ni Allah Ta'ala dia nak membahagikan makhluk-makhluk ataupun kaum-kaum Nabi Allah Musa ni ada beberapa bahagian. Kata Allah, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, itu kedua. Wan nasara, dan Nasrani, itu yang ketiga. Was-sabiin, dan sabiin ni tulis orang sabiin tak apa. Kita cerita apa dia sabiin, orang sabi. Kemudian man amana billahi wal yaumil akhir, dan mereka dia kata, dan barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Baik, kita bahagi dulu Kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam kelompok kaum Bani Israel tu, dalam tu adanya orang yang beriman. Man amana billah, kata Allah, ada orang beriman. Orang beriman yang mengikut apa yang diajar oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita tengok dalam kelompok masyarakat Melayu, ada yang beriman, alim sangat, dah alim warang, dah warang alim, cukup lengkap kita tengok. Dan dalam masyarakat Melayu ada juga yang ingkar, yang tak bersolat, tapi mulut tak kata apa, dia cuma tak sembahyang. Dan ada juga dah lah dia tak sembahyang, mulut kata macam-macam. Aku lagi tak boleh tengok kekuasaan Allah, aku tak sembahyang. Orang duk sembahyang tu balik miskin betul lah juga. Lihat tak sembahyang pun tak ada apa. Okey dah. Ini dikata dalam kelompok masyarakat ni akan ada mukmin, akan ada kafir, akan ada Yahudi, akan ada Nasrani. Cuma tak nampak dengan bangsa hang ni betul-betul mulut Yahudi. Kan nak tak kata begitu kan? Tapi sikap seseorang manusia dengan tindakan dan kata-kata mereka itu membuatkan mereka masuk dalam golongan Yahudi, Nasrani dan Sabiin. Baik. Kata Allah lagi, dalam kelompok masyarakat Bani Israel ni adanya yang beriman, ikut sungguh-sungguh apa yang Nabi Musa suruh. Okey, di antaranya syariat solat ada, suruh sujud lah, macam kita sujud. Tapi mereka adalah waktu-waktu yang ditentukan. Tak adalah macam kita yang diajar oleh Rasulullah yang ajak kita ni sempurna sungguh. Solat kita 2 kali cukup sempurna. Mereka ada sembahyang sujud sahaja. Ada sembahyang mereka rukuk sahaja. Pun bukan 5 adalah syariat-syariat tersendiri yang Allah Ta'ala turunkan. Bila mana Nabi Musa suruh yang patuh, golongan yang patuh tu patuh. Golongan yang tak mahu dia tak buat juga. Bila dia tak buat, dah tak buat. Atau sampai kacau orang yang nak buat, dia pergi kacau orang yang nak buat. Itu Yahudi. Okey, Nasrani. Dalam kelompok Bani Israel ada Nasrani. Baik. Daripada mana mai? Kalau nak ikut asal. Asal daripada mana mai Yahudi ni? Yahudi ni kita tengok daripada anak Nabi Allah Yaqub yang sulung, yang bernama Yahuda. Abang sulung yang membuahkan mencetuskan satu idea nak tangkap adik mereka Nabi Allah Yusuf alaihissalam untuk dibunuh dengan sebab cemburu pasal ayah tu sayang lebih, dan mendengar si adik itu bermimpi bahawasanya 10 bintang, 1 bulan dan 1 matahari sujud di kakinya. Dengar adik tu sembang dengan ayah, mak tu lah yang dengar. Jadi bila ayah tu menafsirkan, ayah Nabi Allah Yaqub lah menafsirkan mimpi kepada Nabi Allah Yusuf, hanya cerita lah apa yang mimpi ni dekat adik-adik yang lain. Kerana dalam hati mereka itu ada sesuatu yang bangkai, yang busuk lebih daripada bangkai, hasad dengki. Tapi dengar dekat mak cerita dekat anak dia. Jadi dapat macam mana kita tak masuk dekat kaki dia. Dia mak lain kan. Nabi Allah Yusuf dengan Bunyamin mak lain.
Hak yang mereka mak lain. Jadi dia ni mesti adik tiri lah. Ayah pula sayang lebih. Macam kalau macam mana bunuh? Tercetusnya idea ni pada abang yang sulung yang nama Yahuda tu. Ha? Jadi kita cakap kita bunuh. Dia kata bawa pergi ke hutan. Ha. Bila mana yang nombor 2 kata apa? Kita tak suruh bunuh dia. Kita kejam dia dalam jaga tu. Kita ambil baju dia, kita lumuk dengan darah binatang. Darah zik. Serta dalam Al-Quran, dia kata darah serigala yang ditangkap. Ha? Masa tu hutan panas. Hutan panas. Kemudian bila dibawa balik, dia pun terima dengan ketiadaan anak, namun hati bapa kuat mengatakan si anak tu mesti hidup. Dia selalu panggil Yahuda. Dia kata, bukalah pintu tu, nanti adik kamu nak balik. Bila malam, dia tak boleh tutup pintu tu. Dia akan perintah anak dia yang suruh yang nama Yahuda, bukalah pintu tu, jangan ditutup. Nanti kalau kata adik balik malam-malam, pintu dah terbuka. Jadi naluri seorang bapa tetap mengatakan anak tu masih hidup. Sebab tu dia terus menangis sampai buta mata. Sampai tak nampak kelam tu. Dia cuma nampak putih sahaja, dan bila orang lalu melintas depan dia tahu ada bayang-bayang. Maknanya dia bukan buta kelam tu. Kalau orang buta kelam tu dia nampak hitam. Tapi dia buta dia nampak putih semua. Putih semua. Bila ada orang melintas dia nampak ada bayang duk berjalan. Tapi dia tak tahu siapa. Cuma dia kenal Nabi Allah Yusuf melalui bau. Bau badan anak. Sebab tu dia pernah bertawassul dengan baju Nabi Allah Yusuf. Bila mana masa tu Nabi Allah Yusuf dah jadi raja, kan tanah dari baju dibagi ke ayah dia. Bila dia dapat baju Nabi Allah Yusuf tu, dia sapu ke muka, dia kucuk anak aku pun. Dia sapu ke muka dia, celik dengan izin Allah Ta'ala, celik anak ini benar baju Yusuf. Kata dia kenal melalui bau. Dia ada rasa bau anak tu seorang bapa, walaupun dah terpisah berpuluh tahun dengan Nabi Allah Yusuf. Baik, keturunan Yahuda ni lah yang jadi Yahudi. Keturunan Bani Israel itu sebut Yahudi, Bani Israel. Hari ini kita tengok keangkuhan, kezaliman yang sedang dilakukan. Macam mana saudara Islam kita yang berada di bumi Palestin, Masya Allah, lagi-lagi teruk. Cerita kemarin lagi teruk, cerita semalam lagi teruk, cerita hari ini lagi teruk. Kita yang berada jauh di bumi Malaysia ni, jangan pernah putus doa. Andai tak mampu nak kirim apa-apa, cukuplah dengan kirim doa. Mereka memang mengharapkan sangat-sangat doa daripada kita. Mudah-mudahan adanya bantuan daripada Allah. Sekarang ni memang Allah Ta'ala sentiasa hantarkan bantuan. Cuma kemenangan yang mutlak sahaja yang belum dicapai. Kemenangan yang mutlak. Tapi insya-Allah sentiasa datang. Dan dikatakan pembela unggul akan muncul, Imam Mahdi, yang akan masuk melalui Babur Rahmah, kan, Nabi Isa alaihissalam, yang akan turun daripada Jabal Zaitun, memasuki Al-Aqsa, membebaskan Al-Aqsa. InsyaAllah. InsyaAllah. Bila nak mai? Wallah. Tang mana dia berduduk? Wallah. Ada tu yang kata Imam Mahdi ni dah ada, cuma tak zahir lagi. Sejauh mana kebenaran? Allah tak tahu kita ni kita tak tahu, ilmu kita pun tak banyak, tak sampai kepada sebab akal kita ni terbatas, pemikiran akal kita. Namun ikrar yang dikatakan makhluk bernama Yahudi ni, mereka memang berikrar kami takkan redha
Walan tarda ankal Yahuda. Kata Allah telah sebut orang yang nama Yahudi ni dia sesekali tidak akan redha dengan orang Islam, mau tak mau mereka kena ikut juga mereka selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, seinci demi seinci. Tahu tak tang mana? Okey. Balik pergi tengok kat dalam rumah. Ada dah ubat gigi Colgate, kalau ada balik buat. Tapi dah beli, nak balik buat apa? Dah beli, dah pakai. Tak? Kita tengok produk-produk dalam rumah. Barangan Nestle. Semua barangan Nestle adalah produk Yahudi. Dia kata dia nak bermukir apa? Komputer, handphone. Semua ni barangan milik Yahudi. Setiap pembelian kita, keuntungan dia masuk dalam akaun yang besar. Beli peluru, bunuh umat Islam. Kedai kopi dia, bukan murah kedai kopi dia tu lah. Kan? Mahal kan? Sampai berbelah-belah ringgit. Orang beli, orang pakat masuk lah budak-budak muda, budak-budak tua. Budak-budak tua. Pasal apa tak hati-hati tu jadi budak-budak tua. Punya masuk lah di situ. Kan dia bukan mak perempuan. Saya ingat dalam ceramah Ustaz Aun ni kata wanita yang ada di dia punya label tu adalah ibu kepada Raja Namrud. Ibu kepada ada kami kisah tu. Dia juga beli. Kalau di kedai kopi biasa ni secawan kopi dalam RM1 8 kupang. Piang kat situ RM18 pun dia pembeli. Dengan penuh rasa muka. Pasal apa tu dia kata Yahudi dia akan masuk di dalam setiap satu rumah ada Yahudi punya produk. Bermakna kita sedang menjana ekonomi untuk mereka beli bahan-bahan dan tumpah untuk bunuh saudara kita tanpa kita sedari. Kita sedang ke arah itu. Sambil kita berdoa, selamatkanlah orang Islam ya Allah. Allahumma salli muslimin di Palestin. Allahumma salli muslimin di Palestin. Merata tempat pakat-pakat macam kunut nazilah. Dalam masa yang sama kita menyumbang, membeli tolong beli peluru, dibunuh saudara yang kami duk berdoa, suruh selamat. Kita jadi itu. Sedap dengan tak sedap. Sedap dengan tak sedap. Ni yang kita punya bijak dari mereka. Mereka asalnya pun bijak. Kepandaian yang Allah Ta'ala bagi kat mereka. Mereka buat dekat kita. Okey. Orang perempuan nak pakai tudung sangat. Nak tutup aurat. Cinta pula pakaian. Sutera halus. Yang mana bila wanita yang menutup aurat tu pakai, dia berjalan akan nampak kok betul. Pasal pakaian tu terlampau halus, licin tu akan nampak. Maaf saya sebut. Kan? Bila dia pakai tudung tu balut macam barut. Tudung tu melekat di badan macam barut. Faham kan? Nampak bahagian-bahagian ketulan-ketulannya. Siapa yang cipta pakaian yang kain jenis itu? Yahudi. Pasal apa? Wanita muslimah nak pakai pakaian menutup aurat. Aku buat macam ni. Kemudian bila kita berjalan terbentuk ni. Terbentuk pada kemaluan bahagian hadapan. Terbentuk pada kemaluan belakang. Nampak setiap betul bulat lekuk-lekuk dia. Siapa cipta pakaian yang selalu sedemikian? Yahudi. Bagi wanita muslimah pakai. Tanpa kita sedari sebenarnya kita sedang dijajah. Dah akal kita tu sutalah. Paling jangan minum minum. Kita kan ada tambar koko. Kita kan ada coklat. Minum yang tu. Boleh. Susu tengok produk Nestle buang tu. Ni buang dengan peperang boykot. Tak berperang makan pula. Tu dia lah kita hangat teh ayam. Ingat teh ayam tu hangat lagi ikut. Daripada kita punya semangat. Semangat perjuangan kita memang lemah. Ini juga cerita Yahudi. Okey. Yang ketiga Allah tak nak sebut Nasara. Okey, Nasara ini ada dua pendapat ulama. Kata setengah pendapat ulama Nasara ini adalah daripada nama anak Nabi Allah Yaqub yang nombor 2.
Nah, kata setengah pendapat ulama, Nasara ni bukan daripada anak cucu Nabi Allah Yaqub, tetapi Nasara ini adalah daripada pengikut Nabi Isa alaihi salam. Pengikut Nabi Isa alaihi salam. Kenapa dia katakan Nasara? Nasara adalah tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam dilahirkan di satu tempat perkampungan nama Nazirat. Nazirat. Dalam bahasa Ibrani, Nazirat itu disebut sebagai Nasara. Baitul Ham, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi pengikut Nabi Isa yang taksub kepada Nabi Isa, maka menyebut diri mereka sebagai kelompok Nasrani daripada perkampungan Nazirat, iaitu tempat kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam, sekelompok manusia yang bertuhankan kepada Isa, itu Nasrani. Dan kemudian satu lagi yang Allah sebut dalam ayat ni, Sabi'in di golongan keempat. Golongan yang keempat ini Nasrani pun tidak, Yahudi pun tidak, Islam pada nama. Nak kata Islam sungguh pun tak semayang. Semayang tak? Puasa tak? Nak kata Nasrani tak sembah Isa pun. Nak kata Yahudi tak ikut cara hidup Yahudi. Nak kata dia apa? Dia Sabi'in. Dia Sabi'in. Zaman kita hari ni ada Sabi'in ni. Islam pada nama ataupun Islam keturunan. Pasal apa Islam? Mak ayah dia Islam. Lahirlah dia sebagai Islam. Tapi gaya hidup dia tak ada Islam. Dengan auratnya tak tutup, dengan solatnya tidak, dengan puasanya tidak, segala hukum-hukum Islam semua dia langgar. Segala kewajipan semua dia tak buat. Ada tak orang macam ni? Ada. Ada. Yang mana kehidupan mereka itu nak kata tak ada pegangan Islam. Pasal apa? Semua ayat tu Islam. Tapi hidup dia tak menggayakan Islam. Tak melambangkan keislaman. Ada makhluk yang sedemikian. Itu dipanggil Sabi'. Dia panggil Sabi', masya-Allah. Dalam keempat-empat golongan ini, kata Allah Ta'ala, man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim, dan beramal soleh. Dalam empat-empat golongan, orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi ini, yang paling utama iaitu dia kata man amana billah, orang yang beriman dengan Allah. Paling utama. Bukan sekadar beriman dengan Allah, kena ada buahnya, amalan soleh. Bukan sekadar beriman, Tuhanku ialah Allah, Nabiku ialah Muhammad. Muslimin dan muslimat adalah saudaraku, kitabku ialah Al-Quran, kiblatku ialah Baitullah. Tapi kalau tak buat, kata saja tak buat, tidak ada amalan soleh yang dibuat, yang dilakukan, tak boleh juga. Tak ada imbuhan pahala. Allah Ta'ala kata, tapi kalau mereka buat, falahum ajruhum 'inda rabbihim, Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka itu pahala, kurniaan pahala. Ajrun ni bermaksud satu kurniaan, ganjaran yang paling besar daripada sisi Allah Ta'ala, yang mana ganjaran apa? Wala khaufun alaihim, dia pun tak rasa takut. Tak rasa takut macam mana? Nak mati ni takut tak? Takut. Tak ada siapa yang kata aku tak takut nak mati ni, amalan aku dah banyak dah. Siapa nak setengah, nak bagi ni banyak sangat dah. Tak. Sebaliknya sentiasa rasa takut. Kita ni punya ketakutan dalam diri kita ni, nak duduk seorang-seorang di rumah pun kita takut. Betul tak? Tambah nak pergi duduk dalam lubang kubur. Kita kalau dengar kata, malam ni mau duduk seorang lah, kami semua tak ada. Susah hati ni. Takut apa? Apa yang kita takut? Apa? Bubul lah siap-siap. Lilin ke, toslet ke dekat situ. Tak susah hati lah daripada itu.
Kami pisah ya 2 malam. 2 malam lama tu. Aku nak duduk seorang. Dia dapat teman budak-budak ahli. Boleh-boleh baru boleh cakap menjadilah. Beda buat teman. Tapi kalau tak ada langsung dia rasa sayang kan. Rasa takut sangat. Apatah lagi andainya ditempatkan kita di satu ruang yang begitu sempit, yang gelap gelita, yang tidak ada teman. Takut sungguh-sungguh. Lepas tu yang akan datang ziarahi dalam kubur nanti ialah malaikat yang akan mempersoalkan tentang amalan kita. Ni yang kata yang paling-paling kita takut. Jadi kata Allah, andainya kamu ada amalan soleh, wala khaufun alaihim. Hamba tak takut dah. Langsung tak takut. Wala hum yahzanun, dah lah tak takut, tak ada duka cita, tak susah hati. Orang kalau takut ni, dia main tengok suasana gelap, dia rasa takut. Bimbang. Awak yang susah hati sangat. Takut. Malam ni nak duduk seorang. Malam siapa? Dia takut. Apa yang ditakuti tak tahu. Orang kata, duduklah seorang. Sekejap lagi mati seorang-seorang siapa tak tahu. Kata 2 hari dah baru menjumpa mayat dah. Bimbang. Andai Allah Ta'ala jemput waktu tu. Tapi seandainya ada amal soleh, itulah yang akan menjadi peneman. Tidak akan rasa takut. Mati esok ni orang tak tanya banyak dah. Pasal apa? Pasal banyak amalan soleh. Kata Allah lagi, Allah Ta'ala nak cerita tentang perangai 4 jenis makhluk ni. Kita jangan asingkan kita termasuk dalam 4 ni. InsyaAllah kita bukan Yahudi, kita bukan Nasrani, kita bukan Sabik, tapi kita aman, yang beriman. Kita golongan yang pertama. InsyaAllah kita golongan yang pertama, golongan yang beriman. Sebab apa? Kita beriman dengan Allah, dengan para malaikat, dengan para rasul, dengan kitab Allah, dengan hari kiamat, yang qada dan qadar. Kita memang beriman. Cuma mungkin kita tak soleh. Amalan ada. Cuma mungkin kita tak solehah. Berani yang mengaku akulah wanita paling solehah di dunia. Mana? Tak berani. No? Kenang ke mulut yang suka lawan cakap suami pun sudahlah. Tu aku limpah pada. Kan? Kenang ke hati yang tak boleh sabar pun cukup. Lepas tu lagi satu orang tanya kita. Pasal sedang diri ke tak sedang diri. Boleh cerita tak tentang sikap? Sikap perangai kita ni macam mana? Tak berarti nak apa? Perangai aku ni macam mana? Takkan aku ni pemurah, aku ni penyagang, aku ni lemah lembut. Takkan tahu tu lah. Saya kata kita kenal diri kita ni. Kita kenal diri kita. Kita kenal kita siapa. Perangai kita tak elok semua kita tahu. Kan? Duk jaga. Pasal apa? Sebab ada takwa, takut pada Allah. Nak buat begini tak boleh. Ya, kalau ikut ke hati, kalau aku ikut ke hati, habis. Kerana ada takwa. Dia tahan ketakwaan. Sebab kata Allah, dalam keempat-empat ni kita ada golongan kita yang pertama tu. Tak baik mana, tapi insya-Allah beriman. Tak baik mana. Namun bercita-cita jauh di sudut hati. Letakkanlah kesolehan dalam diri. Letak. InsyaAllah wa aslih. Solehkanlah diriku. Bukan diriku saja. Biduriyati. Dan juga keturunan-keturunan. Minta doa pada Allah. Wa aslih li. Bagilah aku ni baik. Ya Allah, bagilah aku ni baik. Bagilah aku jadi baik. Kalau kata sendiri nak jadi baik, tak boleh. Kena minta pada Allah. Kemudian, ayat yang ke-63 Allah Ta'ala sebut, وَإِذْ أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. Dan ingatlah tak kala kami telah ambil perjanjian dengan kamu. Apa dia? Baik, kita kembali sikit ke depan ayat ni. Yang mana Allah Ta'ala pernah cerita, kita pernah baca sama-sama hari tu ni, sifat orang-orang Bani Israel yang minta nak tengok Allah. Ingat balik kan? Dia meminta kami nak tengok Allah. Wahai Musa, kami tidak akan beriman selagi mana kami tak boleh tengok Allah dengan tinggi mata kami sendiri. Lah ni, kalau boleh suruh Tuhan hang turun mai ke dunia, tunjuk
bentuk rupa pakaian dia macam mana, baru kami nak beriman. Dia kata kami betul-betul kami berjanji kami akan beriman. Tengok Allah Ta'ala buat macam mana. Allah Ta'ala bawa mai satu bukit ni. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Kata Allah, hangpa tak ingat ke? Ketika mana hangpa berjanji nak buat baik, satu perjanjian waktu mana? Waktu Allah Ta'ala angkat satu jabal. Jabal Tur. Ada disebutkan itu Bukit Tursina. Allah Ta'ala angkat seketul Bukit Tursina. Gunung Tursina untuk dihempakkan ke atas Bani Israel yang kita sebut sesat di padang Tek selama 40 tahun. Mereka kan mereka kata kami nak tengok Tuhan. Kalau nampak Tuhan automatik kami semua beriman. Nabi Musa kata aku pernah minta nak tengok. Hancur bukit. Aku pensat. Tak boleh tengok. Sebab dia tak sama dengan kita. Biji mata kita tak berupaya untuk melihat Zat Azza wa Jalla. Tak boleh. Tak upaya. Jadi dia pun ni punya berani. Dalam macam tu kan tak awak dia. Kemudian Allah Ta'ala buat macam mana? Okay, kalau siapa ingat balik ayat tu. Allah Ta'ala angkat Bukit Tursina nak hempuk atas kepala mereka. Mereka terkejut. Mati ke semua. Allah Ta'ala suruh mereka sujud, minta ampun balik. Mereka sujud ke semua. Tetapi sujud Yahudi sampai hari ni mereka sujud macam tu. Sujud mereka adalah bersifat main-main. Mereka sujud dengan pipi. Tak ada sujud dengan pipi. Mereka tak sujud dengan muka. Sebab apa dia sujud dengan pipi? Sebab mereka nak tengok bukit yang ada di atas mereka tu nak hempak atas mereka. Mereka takut bukit tu. Jadi mereka tak boleh nak sujud dengan muka. Bila sujud dengan muka tak nampak bukit yang nak timpa atas kepala mereka. Jadi mereka sujud dengan pipi. Mereka biji mata tengok ke atas. Berbeza dengan kita orang Islam. Kita sujud dengan muka, mata kita terus menghadap ke tanah, ke bumi. Yang Allah Ta'ala sebut, saat yang paling dekat kamu denganku, seperti mana kamu berbisik terus padaku, iaitu ketika mana sujud. Itulah yang paling dekat. Tetapi berbeza orang Yahudi, dia sujud pada Allah, dia letak pipi dia gitu, biji mata tengok ke langit. Dia tengok ke langit, dia takut bukit yang Allah Ta'ala kata Tur ni dalam bahasa Ibrani. Kemudian orang Arab guna pakai. Dan Allah Ta'ala mengakui Tur itu adalah nama bukit. Sebab tu ada penafsiran daripada Ibnu Katsir kata Tur itu Tursina. Bukit Tursina kata Ibnu Katsir. Yang diangkat nak dihempak. Pasal jahat sangat. Jahat sudah cukup. Sampai tahap minta nak tengok Tuhan baru nak beriman. Lepas tu, bila mana dah mereka sujud macam tu, jangan, wahai Allah, janganlah dibodohkan kami sebegini. Janganlah buat dekat kami. Kami berjanji. Kami akan beriman denganmu, ya Allah. Kami akan beriman denganmu. Musa bagi tahu saat dekat Tuhan. Kami beriman dengannya. Kira bukit tu kalau kata bukan dengan rahmat, kasih sayang daripada Allah, nescaya dah hempak, habis saum tu. Besar bukit tu. Lepas ada di bawah tu. Yang kata Allah Subhanahu Wa Taala, khudhu ma atainakum biquwwah. Kata Allah, ambillah, peganglah apa yang telah kami berikan kepada kamu. Apa yang Allah Ta'ala bagi? Kalau kepada umat Yahudi Bani Israel dulu, Allah Ta'ala bagi apa? Taurat. Kalau zaman kita Allah bagi apa? Al-Quran. Peganglah sungguh-sungguh. Jangan ambil sekerat-sekerat. Ayat ni yang banyak yang pemakai. Hampa guna, hampa amalkan. Ayat ni hampa tolak, hampa kata tak boleh, tak sesuai. Ayat tu hampa tak boleh lagi, nanti kita buat. Sampai bila? Sampai bila orang kita nak buat? Kita duk nanti-nanti. Nak tunggu bila? Tak boleh lagi. Tak boleh lulus lagi. Undang-undang tak boleh. Tak kena dengan suasana. Sampai bila nak kena? Yang dikatakan, kita masing-masing dah ada dah. Apa yang telah pun Allah Ta'ala bagi, ma'atainakum biquwwah. Allah Ta'ala kata, apa yang aku bagi tu aku pegang kuat-kuat. Makna dia,
Hampa jangan buat satu pun. Ambil pakai semua. Kalau kata hampa nak bahagia dalam kehidupan, tapi hampa tak mau pakai semua. Okay, kalau kita tengok di dalam sejarah dunia Islam, orang Arab ini terbahagi, negara Islam itu terbahagi kepada tujuh. Satu dapat dekat Yahudi, Palestin. 7 lagi ini termasuklah dalam 7 itu. Iran, Iraq, Lebanon, Mesir, Oman, Syria, Jordan. Lawan dengan satu je, Israel. Menang dekat Israel. Bila Israel yang menang, dia bertanya kepada Raja Mesir masa tu, kita ni Jazirah Arab ni yang ada 7 ni, macam mana boleh kalah dekat Israel yang satu? Kata Raja Mesir, Arab kalah di tangan Israel adalah kerana 7 bahagian tu pecah pada 7 pula. Sementara Israel dia bersatu, tapi dia pun bersatu. Kita jenis suka berpecah belah, berpuak-puak dalam satu negara, dalam satu agama tu dah pecah pula. Dia bagi berpecah-pecah. Tengok dalam Malaysia pun dah ada berapa cabang dah. Kalau bersatu, Islam kuat. Tapi bila Islam tak bersatu, orang kafir akan ambil alih. Jadikanlah Palestin itu sebagai satu yang iktibar untuk kita ambil pakai. No? Jangan sampai diambil alih oleh Israel. Israel ni dia bukan yang kata bangsa-bangsa lah. Daripada menikah, daripada berkahwin campur. Yang mana campur semua jadi bangsa mereka. Campur semua jadi bangsa mereka. Tak mustahil. Dia boleh kuasai dunia sebab ekonomi dia pada kuasai dah. Dan dia boleh kuasai umat dunia seandainya Islam tidak bersatu. Pasal apa Islam tak bersatu? Dia kata bila hampa tak mau ambil, ma'ataina kum ya quwwah. Apa yang aku bagi tu kalau hampa tak mau ambil dengan penuh kekuatan, dia tak boleh bersatu. Tunggu. No? Hapuk ni cakap macam ni, hapuk ni cakap macam ni. Tengok dia pun tak kata apa. Aku tunggu. Saya tengok biar api. Tengok orang Islam dah gaduh sama-sama mereka. Kita tunggu ya. Sekali kita tak habis. Dan akhirnya kita akan kuasai negara mereka. Apa yang ada pada orang Islam? Tak ada apa. Habis. Segi ekonomi dah sudah. Ambillah sebagai yang tiba. Kata Allah sebut lagi, wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ingat ni dia sebutkan. Wazkuru, ingat sungguh kena ingat. Ayat ni untuk kita ni. Untuk kita bersama lah. Ingatlah sungguh-sungguh ma fihi la'allakum tattaqun. Apa yang duk berlaku ni dia kata, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kalau nak bertakwa, tak kira duk cari salah. Golongan ni salahkan golongan tu. Golongan ni salahkan golongan ni. Maka terbahagilah Islam itu kepada beberapa bahagian, beberapa pecahan. Mai puak Wahabi kutuk puak ahli sunnah wal jamaah. Mai puak Syiah kutuk Wahabi dan ahli sunnah wal jamaah. Dia main macam-macam jenis lah ni nak. Syiah lah ni sampai kepada tahap menghalalkan darah orang Islam. Ulama-ulama besar yang berada di Iran, dia bertangkap, dia bertungki biji mata, dia berpotong lidah, dia berkerat, dia bersemelit, berpotong tangan kaki. Syiah yang bertuhankan Allah. Yahudi seronok dah tengok tu. Jadi dia buat apa? Dia buat ke ahli sunnah wal jamaah. Kan? Yahudi kata kita tak payah buat kerja teruk-teruk dah. Biar mereka berperang sama-sama mereka. Daripada berpecah belah, so ni kita nak ambil senang lah, tak gaduh. Bila lah di antara mereka sama-sama berpecah belah.
Kalau apa? Kalau kita tak mau ambil yang tiba di atas apa yang berlaku. Allah sebut lagi, summa tawallaitum min ba'di dzalik. Kemudian kamu pun berpaling sesudah itu. Lupakan janji dengan Allah. Berpaling maksud dia, tawallaitu ni dia lupa janji dengan Allah. Lupa dah. Kami dah kata dah ke Allah waktu dia nak ampuk batu atas kepala kami tu. Ya Allah, kalau hang tak bagi kami mati, kalau hang tak ampuk batu ni atas kepala kami berjanji akan beriman denganmu, ya Allah. Ni janji-janji kosong. Ha? Allah Ta'ala bagi satu peluang. Allah Ta'ala angkat balik Bukit Tursina yang tak ditempat di atas kepala mereka tu. Lalu Allah Ta'ala angkat. Walaula fadlullah, kata Allah, maka kalau bukalah kerana kekurniaan Allah kepada mereka itu dan belas kasihan daripada Allah itu, lakuntum minal khasirin. Nescaya jadilah kamu orang yang rugi. Habislah. Kalau Allah Ta'ala tak kasihan dekat kita, maka Allah Ta'ala akan hantar huru hara bala bencana. Bagi habis, bagi mati bang, senang. Kalau Allah Ta'ala tak kasihan. Tapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Pengasih dan penyayang Allah itu tanpa memilih apa akidah kamu, apa kiblat kamu, apa Tuhan kamu. Aku bagi sama kata. Pemakan, kalau masin lah, kalau manis lah, kalau lemak lah. Semua sama sedap. Kalau kata angin sejuk lah, kalau angin panas lah. Semua aku bagi sama rasa. Walaupun kamu tak taat, itu rahmat daripada Allah. Tapi dia kata, jangan sampai hampa rasa apa orang yang paling rugi kerana kenikmatan di dunia ni yang hampa sedut, yang hampa ambil tapi hampa tak pandai bersyukur, maka kamu jadi orang yang paling rugi. Allah sebut lagi, walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum. Dia nak cerita balik dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang telah melanggar. Ni orang yang melampaui batas di kalangan kamu bisabati pada hari Sabtu. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami katakan, kami perintahkan kepada mereka, apa dia? Jadilah kamu kera yang bodoh. Kera yang bodoh, kera yang dibenci. Ini satu kisah di kalangan umat Nabi Isa alaihi salam, yang mana kisah ni paling masyhur diceritakan oleh para asatizah. Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan untuk pengikut-pengikut Nabi Allah Isa yang mengakui mereka Nasrani. Nasrani ni pengikut Nabi Allah Isa, agar mengistimewakan satu hari untuk beribadah pada Allah. Satu hari, jangan kerja apa. Mereka duduk di pesisiran pantai, kerja sebagai nelayan. Satu hari jangan pergi ke mana-mana. Hari itu hari cuti, hari beribadah pada Allah, iaitu hari Sabtu. Jadi, dan pada hari Sabtu Allah Ta'ala letakkan naluri kepada ikan yang di laut agar berpesta. Ujian ke atas iman. Maknanya hari ini orang tak tangkap kita boleh keluarlah berenang ke tepian pun tak apa. Sebab hari itu nelayan tak turun ke laut. Haram bagi Nasrani untuk turun ke laut pada hari Sabtu. Jadi keadaan ini menyebabkan puak-puak yang kata suka melawan ni nak tadau. Tadau ni yang tadu daripada perkataan melampau. Kita nak buat macam mana? Ada orang kata ikan punya banyak lah hari tu melompat-lompat di laut. Dia main sampai ke tepi-tepi ni. Tapi sayangnya, bisa tak bagi kita turun. Tak boleh haram. Haram. Dia macam lah ni kita pasang luka. Pasang luka dia bubu. Pasang bubu. Dia pasang bubu petang Jumaat. Sabtu tak turun. Sabtu tak boleh turun. Ahad baru dia berpendek. Ahad boleh gerak. Jadi siapa yang pasang bubu pada hari petang Jumaat tu, esok hari Ahad, hari Ahad boleh dapat ikan penuh sendak ni. Betul ya, betul. Banyak betul. Kemudian berbincang sama-sama sering. Aku ada bubu dekat 1-2 je. Ikan banyak. Kita nak buat macam mana ni? Buat macam mana? Tak suruh ikut sangatlah sangat Islam. Tak suruh ikut sangat.
Nabi Isa dia akan berkumpul macam kita hari Jumaat tu berkumpul pada hari Jumaat untuk solat Jumaat. Tak usah dah beribadah. Kita pergi ke laut. Bila dah semua bakal turun ke laut, ikan tu pun dia tak tunggu lah. Naluri ikan tu pun Allah tak lantak. Ikan tu pun lari ke tengah. Jadi ujian ke atas iman ni, dia pun dapatlah tangkapan. Allah bagi juga tangkapan. Tangkapan yang lumayan. Bila dah Nabi Isa kata tak boleh, kembalilah balik. Dia pun maksud tak ramai, tak macam umat Islam hari ni ramai. Jangan kamu ikut dorongan nafsu untuk berebut pada imbuhan dunia. Sedangkan Allah Ta'ala dah simpan dah rezeki untuk hari esok. Jangan susah hati. Tapi manusia tu tamak. Dia rasa tak cukup dengan apa yang ada. Nak lebih lagi. Nak lebih dah satu, nak dua. Dah dua, nak tiga. Dah tiga, nak 10. Nak lebih, dah lebih. Syukurnya tiada. Kufurnya yang banyak. Dan akhirnya kata Nabi Isa alaihissalam kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya umatku ini adalah umat yang paling degil. Kata Allah, kunu qirdan, daripada jamak qirdatun, kera, monyet, beruk, serupa dan sekutu-sekutunya. Yang muka macam beruk tu beruk lah. Hak muka macam monyet tu monyet lah. Adik-beradik itulah sepupu sepapat. Mak tiri, pak tiri, lagu tu lakut. Muka dia hampir sama serupa perangai pun macam tu. Kalau tengok yang dikatakan Allah Ta'ala sebut di sini, qiradatan khasiin, kera yang bodoh ni. Kera tu memanglah perangai tu yang bodoh. Kalau dia dapat satu-satu benda, dia tak kejar, bukan kera. Kita ni sampai berbual tangan macam tangan kera. Lalu kat rumah orang tengok kalau ada pokok bunga, duk berbunga tu, tangan dia tu tak senang duduk. Pilah monyet ambil. Kan? Kita nanti panggil apa? Macam tangan kera. Dah hama monyet ambil tu, kejar pula tu. Duduk saja-saja. Cuba duduk diam-diam sikit. Jari tu meruncing je. Dapat buku, dapat pen. Punya contiang sampai tak ada apa. Sampai tak tahu apa, sampai tak ada apa tujuan. Bukan pen dia, bukan buku dia. Aku duduk dia saja sampai sembang tu. Macam tangan tu. Allah Ta'ala nak sifatkan perangai itu yang tak elok sangat. Kera ni, dia kalau dia nak, dia nampak apa yang ada kat kita, yang ada dekat dia ni, tu perangai dia. Dia nanti buat. Dia nak pembek tu. Lepas tu sambil dia dah makan, dia nampak kita dah pegang oleh. Dia bubuk. Dia sumbat ni mulut dia ni. Kita tengok sampai bergembir. Sumbat. Dia nak telan pun tak boleh, perut dia akan besar mana. Tapi ketamakan dia tu, dia akan turunkan rambut terhadap kita. Minta elok-elok dah. Dia binatang yang tak apa nak takut kat manusia. Kita yang takut. Tambah orang kata, dia tak takut kat orang perempuan. Pasal apa dia takut orang perempuan? Urit menyerit. Kau buat tak tahu dia. Panggil manusia macam tu. Jadi, bila Allah Ta'ala serupakan, kenapa Allah Ta'ala tak suruh bagi dia rimau? Kenapa Allah Ta'ala tak jadikan babi ke? Tak jadikan anjing ke? Tak jadikan hemar ke? Tapi kenapa Allah Ta'ala jadikan kera? Sebab perumpamaan tentang sikap, tentang perangai yang paling tak elok. Suka merosak harta benda orang. Kalau kata dia tak boleh merosak dengan jari, dia akan merosak dengan gigi. Cuba tengok. Dia dapat kertas pun digigit, dikecil. Apa juga yang ada kat dia. Habis saya tak ada apa. Perisi kutu sampai berdarah kulit-kulit. Perisi. Terus dia saja. Dah tak ada apa, cabut bulu. Dia cabut bulu-bulu dia. Dan saya akui, saya suka tengok dia. Di antara binatang yang saya suka. Siapa orang minta, waktu saya kecil dulu, siapa orang minta dekat mak saya nak bela keron, dia tak bagi. Saya suka saya ada. Dan kalau tengok dia, saya rasa kesian. Tengok tangan mata dia. Subhanallah, dia pandang kita redup, jangan duk kesian. Dan dia rambut dengan hang dia boleh pelari gitu.
Nampak dia panggil tu kesian hati kelipok. Tapi dahsyat dah. Nampak kata dia buka beg kita tu tengok. Dia dapat gincu orang perempuan ni, no? Bukan dia buang, dia koyok dia kecil. Bukan boleh makan pun. Kata sama kecil lah. Berbeza dengan binatang ni kalau dapat dia tangan kecil. Kalau benda yang boleh makan, dia makan. Kalau yang makan, dia tinggal. Ada yang makan, dia akan merosakkan. Perangai Nasrani. Naknya betul lah. Perangai Nasrani yang Allah Ta'ala kata, kuno apa jadi kerdatun. Kera yang hulu. Okey. Dalam tafsir Jalalain cerita tentang kera ni. Bila dah Allah Ta'ala sumpah dia jadi kera. Lepas tu di laut. Semua jadi kera. Habis jadi kera. Bertempiaranlah tak boleh balik rumah. Lepas sakit. Lari ke hutan, lari ke bukit, lari ke hutan, lari ke sambil riau menjerit-jerit, riau-jerit. Macam dengar kera tak riau? Ada pasal tak dia riau? Tak ada kan? Riau, melompat-lompat, melambung-lambung. Sampai istilah apa? Kera kena belancan. Tidak? Tegedi. Saat lagi menjerit, saya saja, saat lagi melompat. Tak duduk, melambung-lambung. Pasal apa? Kera. Dia Yahudi Bani Israel. Lepas tu dia ke bukit dan ke hutan. Dalam tafsir mengatakan dia mati kesengsaraan. Mati kesengsaraan. Itu cerita kata macam tu. Wallahu a'lam. Selebihnya Allah yang Maha mengetahui. Dan keturunan hari ni ada tu. Tak bertempat, tak berkampung. Mana ada orang bela kera burus kandang? Tak ada kan? Macam bela lembu dah kan? Kemudian, boleh makan tak kera? Boleh makan tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Kerana binatang yang mengoyak mangsa memang tak boleh makan. Haram makan binatang yang mengoyak mangsa. Kera ni, tahi pun dia makan. Apa juga dia makan. Dia bukan sekadar, kata kera ni sinonim dengan pisang. Bukan sekadar pisang. Apa juga dia makan. Dia kupas durian paling pandai. Ada pisau tak? Tak ada. Cukup pandai, cukup bijak. Dengan jari dia yang halus tu macam jarum. Dia tembok tu dia pula. Dia kan kecil. Habis sangat dia tengok buah tu tak ada nak besar. Duduk bergantung di atas dahan tu. Dia pergi lurut ke semua. Dan tu padamkan. Bunga tu baru bunga kembang nampak lama tu. Dia kecoh bunga tu habis. Kita ni duk haraplah tahun ni kita durian sempoi. Bunga bergembut-gembut. Ni tengok. Sekali lagi pi habis. Dia duduk di atas dan cakap elok-elok. Arwah mak saya suka kata-kata, semang ada elok-elok, jangan marah. Dan ambil tekak-tekak anak makan sudahlah, aku bukan nak lihatkan semua. Dia tengok kita kata sambil kita kata sambil dia kata. Dia kalau tembok lagi mati orang. Dosa orang tembok dah. Dia nak cerita tentang sikap, tentang perangai yang paling bodoh. Kata Allah, makhluk paling bodoh perangai. Itu dia kata. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha. Maka kami jadikanlah dianya sebagai satu teladan bagi mereka yang semasa dengannya dan bagi yang di belakang. Kami jadikan peristiwa Allah Ta'ala menyumpah manusia menjadi kera itu adalah sebagai satu tauladan, satu sempadan untuk kita fikirkan ketika mana kita ada bersama pada zaman tu ataupun untuk kita yang ke belakang ni. Kerana dia akan menjadi satu pengajaran bagi orang yang bertakwa. Jangan sampai Allah Ta'ala sumpah. Allah Ta'ala boleh tak buat? Boleh buat. Kan di antara ada yang Allah Ta'ala jadikan orang tu mati kepala babi. Ada yang Allah Ta'ala jadikan kepala himar. Dan jangan sampai Allah Ta'ala jadikan semula yang sedemikian. Mati kita dalam keadaan yang mengerikan. Kita tak tahu di manakah tempat kematian kita akan dijemput.
jam bila, hari bila, tarikh bila, namun kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Jangan sampai Allah Ta'ala tunjuk seperti mana Allah Ta'ala tunjuk pada umat-umat yang terdahulu. Bimbang kita akan dihina dan disebut-sebut sampai kiamat. Dia itu mati, kepala jadi babi. Ada yang Allah Ta'ala bagi saja nak tunjuk sebagai satu pengajaran untuk kita ambil iktibar agar perkara ini tidak berulang lagi. Dan wallahu a'lam, kita berhenti ayat 66. InsyaAllah seandainya ada rezeki nanti kita akan sambung ayat yang ke-67. Jadi saya baca dah ayat 67 tu ketika mana saya langkau kan. Cerita pasal lembu kuning kan. Okay. Jadi kita sambunglah insya-Allah taala dengan izin daripada Allah. Okey, ada soalan nak tanya? Okey, sambungan ayat 74 lah. Bulan depan semaqasat qulubukum min ba'di dzalik. InsyaAllah saya akan cerita balik sikit-sikit agar tak terlupa terus. Sambungan ayat yang ke-74 bulan depan. Surah Al-Baqarah ayat 74. Semaqasat qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hijarah aw ashadu qaswah. Ada soalan nak tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota larangan Allah. Banyak di antara tempat-tempat yang menjadi larangan Allah ni. Maksudnya bukan larang, tak boleh pergi. Sekadar lalu, singgah sebentar, kemudian terus jalan. Di antaranya Laut Mati. Laut Mati tu dia kota larangan lah tu. Dia tempat yang Allah Ta'ala letakkan musibah. No? Laut Mati kan cerita tentang Nabi Allah Lut kan? Di situ yang Allah Ta'ala turun. Satu lagi, Allah Ta'ala turunkan di satu tempat yang bernama Muzdalifah. Muzdalifah pun kita bermalam, lepas tu terus berjalan. Tidak? Singgah sebentar, mabit di Muzdalifah. Kan? Bermalam sebentar. Bukan duduk macam di Arafah. Bukan duduk macam di Mina. Tapi singgah sebentar. Di situ turunnya tentera ababil. Tapi dia suruh ambil satu pengajaran ketika mana kita singgah kutip batu je. Lepas tu kita tunggu giliran untuk sambung perjalanan ke Mina. Tapi ular ni Rasulullah yang sendiri tak bagi para sahabat minum air pun dia tak bagi. Yang ketika mana melintas itu sahabat kan singgah balik daripada peperangan Yarmuk. Sahabat-sahabat pakai dahaga sangat. Nampak mata air mengalir jernih. Turun. Dia nampak mata yang turun. Nak basuh badan, nak mandi. Rasulullah tak turun daripada kuda. Rasulullah kata, jangan siapa-siapa minum air tersebut. Sesungguhnya bumi ini dilaknat. Pokok-pokok dia semua berkeritam. Walhal dah lepas berapa ribu tahun dah tu. Sampai ke zaman Rasulullah lintas tu. Rasulullah kata, teruskan perjalanan. Singgah berhenti rehat tapi dia tak pergi minum air. Itu dia antara. Hari ni orang buat hotel. Orang buat hotel, rakyat yang jahiliah ni pakai pergi duduk. Apa yang bercara di situ? No? Itu yang kata Yahudi ni. Yahudi. Kita ingat takkanlah Arab Saudi tak tahu. Apa dia tak tahu? Dia apa lagi tahu kot. Kan? Penjajahan Yahudi ni dalam kepala otak manusia terlalu mendalam. Sehingga kan yang haram boleh halal. No? Haram boleh halal. Kita tu sapi. Orang lain nak pergi,
Bagi tahu kat dia, tak boleh pergi tempat tu. Tapi dia nak lawan juga, habis. Kita beritahu lah, tak salah elok-elok, jangan pergi lah. Dan kita nak pergi ambil iktibar. Kalau pergi ambil iktibar tak apa, tapi kau pergi ambil lain lah. Nah, okay, macam lauk mati. Kan lauk mati Jordan tu kan. Kita pergi sekadar mengambil iktibar. Tak turun mandi manda pun, tak pergi berseronok suka pun. Melintasi singgah sebentar. Sekadar mengambil iktibar. Kan jalan terus. Nah, tapi pun tak apa. Banyak kota-kota larangan dia. Nah. Antara yang kita boleh tahu, di antara yang dia satu tempat yang manusia tak boleh sampai, iaitu padang pasir Gobi. Itu Allah Ta'ala sumpah daripada tanah yang subur sekali di muka bumi, Allah Ta'ala sumpah dia sampai jadi padang pasir Gobi. Puak-puak musyrikin sampai, memang teruk dia kata, dia pun sampai dengan helikopter. Tak sampai ke tempat tu pun jenuh. Kemudian antara kota larangan Allah lagi, tempat Nabi Allah Saleh alaihi salam, yang tadi kita sebut Madian tu. Kemudian tempat Nabi Allah Musa alaihi salam, Laut Merah. Ketika mana Allah Ta'ala berlaku tu kan, Fir'aun melintasi, Fir'aun lintah. Lepas tu bila Allah Ta'ala cantumkan dia balik, Fir'aun tenggelam di situ. Bila ni jadi macam satu pusat tarikan pelancong dunia. Apa kat api? Yang api dia kebanyakan orang-orang Yahudi lah. Yang banyak tu orang Kristian. Bagi mereka Fir'aun tu adalah raja ketamadunan. Raja tamadun manusia. Dia pun masih lagi menyembah Fir'aun. Ada golongan kuat yang menyembah Fir'aun. Kita boleh pergi, cuma jangan berseronok suka di tempat yang dilaknati. Itu je. Maknanya bukan haram, tapi boleh pergi, jangan seronok saja di situ. Banyak tempat yang kalau kita baca dalam sejarah, cuma kita tak tahu secara pasti tang mana. Tapi Ashabul Kahfi, adakah dilaknati? Tak, Ashabul Kahfi tak dilaknati. Tapi mereka diberkati dan dirahmati. Wallahu a'lam. Padang pasir Gobi, dia cerita dalam surah Sabah. Ada saya pernah cerita dalam surah Sabah, ada cerita pasal dia pun terlampau ingkar dengan perintah Allah. Kenapa? Allah Ta'ala hantarkan dia pun tu ada empangan Sabah yang paling tertua di dunia. Tapi oleh kerana keangkuhan mereka, Allah Ta'ala sumpah air jadi debu. Kebun-kebun anggur kan dicerita dalam Al-Quran. Kebun-kebun anggur penduduk Sabah ni, kalau kata masuk bawa anggur tak payah petik. Masuk berjalan, kok mana lorong keluar, penuh dengan anggur tu. Buah-buah yang ranu. Tak payah petik. Dia masuk sendiri, dia guruk terlampau banyak. Begitu juga dengan tandan-tandan kurma dia yang tak berduri. Allah Ta'ala bagi. Tapi oleh kerana keangkuhan. Ini semua ada cerita dalam Al-Quran. Dia pun tak mahu nak sembah Allah. Dia pun terus menyembah berhala. Dia pun sembah kayu. Kau sawak. Dia pun sembah matahari. Dan akhirnya Allah Ta'ala sumpah. Dia pun punya pokok-pokok dia pun terbakar jadi abu. Empangan Sabah itu jadi apa? Jadi debu. Hari ini jadi apa? Padang pasir yang teramat panas. Kalau tinggal di situ makhluk manusia, mati. Tak ada tempat lagi. Terlampau panas permukaan bumi dia. Wallahualam. Bina? Habis kata ada apa saya sudah lunas. Saya minta maaf atas kekurangan dari saya. Yang baik itu Allah punya, yang lemah dan cacat celak itu adalah pada diri saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bihikmatik wa anshur 'alaina rahmatak wa dzakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram.
اللهم زدنا علما نافعا وفهما واسعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وتجارة لن تبور. اللهم ارزقنا يا الله، اللهم ارزقنا يا الله بتلاوة القرآن، اللهم ارزقنا بتلاوة القرآن وفهما بالعلم يا الله، وفهما بالعلم يا الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu